العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kisah seterusnya berkait dengan kisah Nabi Musa AS. Jika sebelumnya kita menceritakan bagaimana Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun, yang Fir'aun ini terkenal sebagai raja yang sombong dan mempunyai kecerdikan yang luar biasa, dan dikelilingi pula daripada penasihat yang cerdik juga. Dan Fir'aun, Allah rakamkan kisahnya dalam Al-Quran bagaimana dia berdebat dengan Nabi Musa AS. Namun perdebatan tersebut akhirnya dikalahkan oleh Nabi Musa AS. Kerana Nabi Musa pastinya ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan keengganan Fir'aun untuk beriman dari kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu datangkan kepadanya iaitu bala. Yang pertamanya bala yang berbentuk sab'atu ayat. Ada 7 bala yang disebut sebagai 7 petunjuk ataupun 7 bala yang dikenakan terhadap Fir'aun. Yang pertama disebut di sini iaitu walaqad akhadna ala Musa bil sinin wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa mimman ma'ahu ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin warsalna alaihim at-tufan wal jarat wal qummal wad dafadi' wad dam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau. Ini yang pertama daripada sab'atu ayat. Disebabkan keengganan dia tambah juga beriman kepada Allah. Lalu Allah datangkan yang pertama musim kemarau yang selama bertahun-tahun, bukan sehari dua tapi bertahun, sehingga mereka ini mula kekurangan makanan, tak ada makanan. Dan tujuannya Allah mengatakan lagi supaya mereka ini mengambil pengajaran, iaitu beriman, bertaubat kepada Allah. Kemudian apabila selepas itu mereka datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, sekiranya kamu ini boleh bawa mana menghilang boleh hujan, kembalikan dengan hujan sebagainya, maka kami akan beriman kepada kamu. Ini kata-kata Fir'aun. Lalu Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena janji daripada Fir'aun. Lalu Allah datangkan banjir. Di sini fama ja'amul hasanatu hadhi. Lalu Allah datangkan kepadanya banjir besar. Banjir. Lalu mereka pun minta lagi. Mereka mengatakan banjir ini ada maknanya, lalu Allah datangkan hujan kepada dia. Lalu mereka mengatakan ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, memang kerana pergerakan cuaca biasalah. Jadi kemarau hari itu sampai masa dia mari hujan juga. Dia mari kata lagu tu. Asalnya dia mari, dia kata kami taklah dengan Tuhanmu, lepas tu kita akan berimanlah dengan Tuhanmu kalau turun hujan. Bila hujan turun, dia pun bila dah subur balik tanah apa serba dengan hujan tadi, lepas tu dia kata mintalah dengan Tuhan, maknanya dia pun tak beriman sebagaimana yang dijanjikan. Sehingga dia kata memang sampai dah masa dia. Beda dengan keadaan tadi, datangkan bala yang lain, iaitu dengan hujan yang tak berhenti, sehingga
air hujan tadi atau banjir yang menyebabkan tenggelamnya kebun-kebun mereka. Akan tetapi apa yang berlaku kepada Bani Israel, mereka tidak ditimpa banjir. Hujan ada tapi tak banjir, sebagaimana orang Fir'aun. Lalu mereka datang minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, kiranya kamu berdoa kepada Tuhan kamu, dihentikan hujan dan berhenti banjir ini berhenti, maka kami akan beriman kepada Tuhan kamu. Ini berjanji lagi. Lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah supaya dihentikan hujan. Allah turut permintaan daripada Fir'aun dan pengikut dia. Bila dah berhenti hujan, mari pula subuh pula sekali lagi. Dia kata tak ada benda pun, memang hujan kok mana pun dia akan berhenti juga. Lalu mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang sebelumnya. Lalu mereka mengatakan apa yang berlaku ini adalah sihir semata-mata daripada Nabi Musa AS, dan kami tidak akan beriman kepadamu. Maka Allah SWT sebut lagi, ya Allah kepada mereka, kami kirimkan kepada mereka taufan. Taufan telah kita sebutkan tadi. Kemudian kerana mereka enggan juga, sebab lepas daripada taufan, ribut dan sebagainya, tanah jadi subur. Tanah jadi subur. Jadi mereka berbangga, hak mu sebut tu hanyalah sihirmu sahaja, tak ada pun hak Tuhan mu, tak ada. Menawuk belaka. Kemudian Allah datangkan pula al-jarad, iaitu belalang. Belalang, orang panggil belalang juta. Orang tua kita dulu. Belalang juta ni yang mari dalam sawah orang abilah. Jadi orang Mesir dia makan gandum, dia mari serang tanaman gandum orang-orang Mesir, sehingga menyebabkan habis mapuh dan mereka kehabisan makanan juga. Lalu dia minta lagi dengan Nabi Musa AS, kalau mu minta dengan Tuhan kamu supaya hentikan benda ni, maka kami akan beriman kepada Tuhan kamu, beriman kepada kamu. Namun apa yang berlaku, mereka juga tidak beriman. Lalu Allah datangkan lagi kepadanya kutu, sehingga mereka tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Disebabkan kutu yang banyak. Kutu hak ni kutu kucing tu, hak neting banyak. Dan juga pijat. Dia ada beberapa jenis. Kuman, iaitu kutu yang mengganggu kehidupan mereka dan nak tidur. Kerana banyak kutu tadi. Kemudian minta lagi, wahai Musa, kalau mu boleh minta dengan Tuhan kamu, kami akan beriman. Allah bagi lagi nak cerita kasih dan sayangnya Allah SWT, peluang untuk mereka beriman kepada Allah SWT. Allah ikut apa yang mereka nak. Dan Nabi Musa mendoakan supaya mereka dibebaskan daripada bala tersebut. Ini cerita dalam ayat ini ataupun daripada kisah ini menunjukkan betapa kasih dan sayangnya Allah. Allah tak jatuh dengung lalu, yang mati lalu. Walaupun Allah tahu mereka ni tetap tidak beriman. Tetap tidak beriman. Allah tahu benda ni. Memang kalau kita kata Fir'aun, buat benda lagi dah, dakwah benda, sampai sudah dia akan lawan. Allah tahu kan yang dia memang tak akan beriman. Allah sengaja hantar Nabi, iaitu Nabi Musa AS, untuk berhadapan dengan Fir'aun. Tujuannya kerana apa? Supaya di akhirat kelak bila dibangkitkan, mereka tidak ada hujah. Hak yang dulu Nabi-Nabi ada dah aku kata Nabi, kita nak kata benda. Dan Nabi Musa telah berdakwah puluhan tahun untuk mengajak kepada mereka ini supaya beriman kepada Allah dengan berbagai-bagai tanda, bukti, mukjizat yang ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tetap juga enggan. Kemudian didatangkan kepada mereka selepas daripada itu, dengan tidak beriman, didatangkan kepada mereka katuk, wad-dafada'. Dalam ayat ini sebut wad-dafada'. Dalam tafsir Ibn Kathir mengatakan, sehingga kan mereka tak berani nak buka mulut, banyaknya katuk. Kalau buka mulut nak cakap masuk dalam mulut nampak. Merata-rata atas meja, bawah meja, tempat tidur, buat kelambu pun dia masuk setarang. Tak boleh nak lari daripada katuk, banyaknya katuk. Sehingga mereka pun minta lagi dengan Nabi Musa supaya hentikan, supaya minta dengan Allah supaya dihentikan bala, dan mereka beriman, berjanji lagi. Tapi mereka tetap juga tidak beriman. Dan yang terakhir sekali, iaitu darah. Yang mana darah ini, air minuman mereka berubah menjadi warna darah.
Ada kata bukan hanya warna darah, bahkan memang berasa darah tu. Berasa darah tu. Mana air sungai Nil jadi darah. Air minuman je dah. Ada pun telaga-telaga Bani Israel, di perkampungan Bani Israel tak ada darah. Air jadi air biasa sahaja. Dan bala ni tidak kena kepada orang-orang yang beriman di kalangan Bani Israel. Dan Allah sengaja buat lagu ni supaya mereka sedar, kerana berimanlah mereka dapat kenikmatan. Kerana mereka ini kufurlah, maka Allah datangkan bala. Tetapi mereka tetap juga enggan, tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka minta dan mereka berjanji untuk beriman supaya dibebaskan daripada bencana yang sedang mereka hadapi, tetapi apa yang berlaku sebaliknya, bila dah Allah selamatkan mereka dari bebaskan daripada bencana tadi, maka mereka juga tetap enggan untuk tidak beriman kepada Nabi Musa AS. Jadi seterusnya Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa AS supaya membawa orang-orang Bani Israel. Kerana Fir'aun sudah merancang untuk membunuh orang-orang yang beriman, Nabi Musa dan juga orang-orang yang beriman di kalangan orang-orang Bani Israel. Mereka pun dalam keadaan tadi, lalu makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang dan juga Allah merancang. Allah lah yang sebaik-baik merancang. Lalu mereka pun diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, keluar daripada bumi Mesir, tinggalkan bumi Mesir. Dan mereka pun keluar daripada bumi Mesir, bergerak pada malam hari, dengan bawa bekalan yang sedikit. Di dalam kitab Taurah menceritakan jumlah mereka ini mencapai 500,000. 400,000 sehingga 500,000. Ini Israiliyat. Sehingga 500,000 jumlah mereka. Adapun kalau kita kaji dari sudut sejarah, Nabi Musa dengan Nabi Yusuf AS baru 5 keturunan. Masuk 5 keturunan, maknanya Nabi Musa kena kelih Nabi Yusuf tu, dia baru tok nyang dia baru. Maknanya anak, ayah, tok ki, tok nyang, tok nyuk. 5 keturunan. Kalau kita daripada hak 5 keturunan ni tak siapa lagi rasa nak 200 orang. Kedang nak boleh keturunan 200 orang. Maka kita letaklah, bolehlah kata 500 orang. Daripada 12 tadi boleh 500 orang. Semua sekali 12 keturunan. Sebab itulah ulama kata paling tinggi pun sampai ke 8,000 orang. Sahaja jumlah Bani Israel masa tu. Tetapi orang Bani Israel nak tunjuk dia ni hebat, gagah. Ramai, direkalah kononnya dia ni 500,000 masa tu. Tapi jumlah tu adalah satu jumlah yang tidak logik dari sudut kiraannya, memang tidak logik. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu tentang kebenarannya. Lalu mereka pun berkumpul. Lalu mereka pun bergerak. Tiba-tiba sesat. Nak bergerak menuju ke Laut Merah, tiba-tiba sesat. Nabi Musa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak turun wahyu. Sehinggalah ada seorang mengatakan kepada Nabi Musa, dahulu Nabi Yusuf alaihissalam pernah berdoa dan berkata, sekiranya Bani Israel mau meninggalkan bumi Mesir, maka hendaklah dibawa jenazahnya sekali. Bawa jenazah dia sekali. Lalu orang Bani Israel pun, Nabi Musa pun suruh cari. Kat mana? Rupanya di kalangan orang ada seorang perempuan tua daripada keturunan Nabi Yusuf. Dia tahu kat mana kubur tok nyang dia. Lalu Nabi Musa bertemu dengan orang puan yang keturunan Nabi Yusuf ini, kat mana nak ambil. Lepas tu dia pun beri syarat, supaya Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada dia dengan syarat, aku boleh tunjukkan kepada kamu kubur Nabi Yusuf untuk mengkorek dan ambil jenazah Nabi Yusuf untuk keluar bersama, tetapi dengan syarat. Aku nak minta dengan syarat. Lalu Nabi Musa pun tanya benda syarat dia. Lalu orang puan ni pun kata, mokcik ni kata, aku nak supaya kamu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku berada di sampingmu, menjadi teman kamu di syurga kelak. Lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah dan Allah makbulkan. Ini ciri orang-orang yang beriman.
Dan banyak kisah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tak minta harta dengan Nabi. Pernah ada seorang sahabat ahli suffah. Ahli suffah ni orang miskin. Kalau kita kata kat gelandangan, ahli suffah ni duduk tepi masjid. Dia hanya menumpukan hidup dia untuk untuk menuntut ilmu dengan Nabi SAW. Antara yang masyhurnya Abu Hurairah. Ada orang sahabat tu, kamu tak ingat nama dia, di kalangan orang-orang ahli suffah ni pernah ditanya oleh Nabi, sil, mintalah. Lalu sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku nak supaya kalau aku mati ataupun di akhirat kelak, aku mau menjadi temanmu di syurga. Lalu Nabi kata, minta buat perbaik, tolonglah aku dan tolonglah kamu dengan memperbanyakkan sujud, dengan memperbanyakkan semayang sunat. Dalam hadis ini bukan nak suruh, memang kita nak suruh kita semayang sunat satu, dan Nabi tanya lagi, ada tak nak tanya lain? Tak ada. Itu je hak dia nak. Sebab dia kata teman tu bererti dia dah jadi masuk dalam syurga, confirm. Mana diterima oleh Nabi sebagai teman di syurga. Itu sahaja hak yang dia sangat-sangat penting di sini. Jadi nak cerita, perangai orang beriman di kalangan pengikut para Nabi, mereka ini tidak mengutamakan dunia. Sahabat yang miskin tadi, bukan tak ada sahabat kaya. Dia tengok Abdul Rahman bin Auf yang kaya raya. Dia tengok siapa dia ni, Osman bin Affan yang kaya raya, Abu Bakar yang kaya, Umar yang kaya. Dia tengok sahabat-sahabat yang kaya ni. Tetapi dia tidak minta jadi kaya seumpama mereka. Walaupun ada di kalangan mereka yang minta supaya Nabi mendoakan keberkatan dan akhir jadi kaya raya, ada. Tetapi daripada kisah ini nak menunjukkan ciri orang yang beriman, mereka lebih mengutamakan akhirat daripada segala-galanya. Bagaimana perempuan tua ini, dia tak minta jadi muda semula, lepas tu jadi kaya. Walaupun dia tahu doa Nabi ini sangat dimakbulkan, pasti dimakbulkan. Apalah lagi di saat itu, saat yang sangat genting, yang mana mereka ini sedang diburu oleh Fir'aun. Lalu dia pun minta supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya diteman Nabi Musa di syurga. Lalu Nabi Musa pun berdoa dan ianya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ditunjukkanlah kubur Nabi Yusuf alaihissalam yang berada di tengah tasik. Wallahu a'lam di mana, tapi diceritakan kubur itu berada di tengah tasik. Nabi Musa pun pergilah dengan orang Bani Israel, lalu dikeringkan air tadi dengan cara korek ke tepi, lalu air tu mengalir keluar. Air tu mengalir keluar, lalu tinggallah di tengah-tengah tu ada kubur Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu mereka pun korek, gali dan ambil bawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan mereka. Nah, bila bertemu saja dengan jasad Nabi Yusuf alaihissalam, lalu mereka pun buat keluar, pergilah menuju ke Laut Merah. Allah menceritakan, qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Dalam ayat ini, Ibnu Abbas menurut riwayat Ibnu Abu Hatim mengatakan yang dimasukkan di sini bukanlah ahli sihir, tetapi orang daripada bangsa Qibti, daripada keluarga Fir'aun sendiri, yang beriman kepada Allah, yang minta kepada Nabi Musa untuk keluar daripada bumi Mesir. Sebagaimana yang telah kita sebutkan kisahnya tadi. Hama amana li Musa inni illa dzurriyyatun min qaumi ala khaufun min fir'auna wa malaihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. Maka tidak ada orang yang beriman kepada Nabi, tidak ada yang beriman kepada Musa selain daripada keturunan kaumnya, dalam keadaan takut bahawa Fir'aun dan para pemuka kaum yang akan menyeksa mereka. Dan sungguh Fir'aun itu benar-benar telah melakukan sewenang-wenangnya di atas muka bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Ini di antara ayat-ayat yang banyak disebut dalam Al-Quran tentang kisahnya,
yang mana Fir'aun merancang untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa berkata kepada kaum dia, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslim. Faqalu ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan Nabi Musa berkata, wahai kaumku, adakah kaum in kuntum amantum billah, sekiranya kamu ini beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka hendaklah kamu bertawakal kepadanya. In kuntum muslimin, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang muslim berserah diri kepada Allah. Faqalu, lalu berkata kaum Bani Israel, ini kata-kata yang baik, yang baik daripada kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan qalu alallahi tawakkalna, mereka berkata kepada Allah lah kami bertawakal. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin, ya Allah jangan engkau jadikan kami ini fitnah kepada bagi orang-orang yang zalim. Yang mana iaitu akan diuji ataupun dimasuk fitnah, diseksa, dijadikan sebagai berbagai-bagai perkara yang menyusahkan mereka. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu daripada orang-orang kafir. Lalu dalam kisah ini bagaimana Nabi Musa suruh mereka ini bertawakal kepada Allah. Lalu mereka pun mulalah bergerak menuju ke menuju ke Laut Merah. Sehinggalah sampai di sini kita ambil dulu doa Nabi Musa alaihissalam. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'i zinatan wa amwala fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Dan Musa berkata, wahai Tuhan kami, engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, wahai Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka hingga mereka tidak beriman sampai melihat azab yang pedih. Dan Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Inilah doa yang amat agung yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mencelakakan Fir'aun. Maknanya Nabi Musa juga pernah mendoakan untuk mencelakakan musuh dia. Ini antara contohnya. Sebagai bentuk kemarahannya kerana Allah. Dia marah kerana Allah. Kerana Fir'aun menggunakan pengaruh dia, harta dia untuk menyesatkan orang. Untuk menyesatkan orang. Pengaruhnya sebagai seorang raja. Dan hartanya yang banyak untuk menyesatkan orang daripada jalan Allah. Tidak menggunakan pengaruh dia, harta dia, sebagai jalan untuk membawa orang selamat daripada azab neraka Allah. Itu yang tidak digunakan. Sebab itulah pentingnya kita ini dengan kuasa, kita nak kepada kuasa. Nak masuk pilihan raya, antara benda penting yang kita nak masuk pilihan raya. Kerana dengan pilihan raya tadi, bila kita menang dalam pilihan raya, antara perkara yang utamanya yang membawa kepada kita boleh menegakkan Islam secara syumul. Walaupun kita sekarang ni, walaupun tak boleh banyak, sekurang-kurangnya sebahagiannya kita telah berjaya untuk bawa. Antara kita telah membuktikan bahawasanya kita tidak rasuah sepanjang kita memerintah, baik di negeri Kedah, Terengganu maupun Kelantan. Kelantan lagi lama, berpuluh tahun, tidak ada isu berkait dengan pimpinan kerajaan tu yang melakukan rasuah. Berbeza dengan orang yang tidak menjadikan pengaruh tadi, menjadikan pengaruh dan hartanya tadi ke jalan Allah, mereka buat dengan sesuka hati mereka. Lalu mereka terpalit dengan rasuah dan menyebabkan negara jadi hancur dan negara jadi kacau belah. Harga barang naik mencanak-canak.
Sebagainya, sehingga mereka lupa rahmat, kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menyebabkan rosaknya masyarakat kita kerana kita tinggalkan kuasa tadi. Ini membuktikan salah satu bukti bahawasanya pentingnya kekuasaan itu berada di tangan orang-orang yang beriman. Sebagai contoh dalam ayat ini bagaimana Fir'aun dan juga pengikutnya telah menggunakan kuasa dan juga harta untuk menyesatkan. Kita seorang orang-orang yang beriman dapatkan hak kekuasaan untuk menyelamatkan manusia daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah tujuan hidup kita yang mulia. Dengan tujuan yang paling agung, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Sebagaimana Allah memberitahu kepada malaikat dalam surah Al-Baqarah mengatakan, qalu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata, aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Ini tujuan yang paling agung, tujuan yang paling mulia kita diletakkan di atas muka bumi. Untuk melaksanakan perintah Allah menggunakan kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan segala titah perintah yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnahnya. Seterusnya, mereka bermula bergerak meninggalkan Mesir perlahan-lahan. Okey, di sini Allah mengatakan ayatnya, wa wahayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku, iaitu orang Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Kemudian Fir'aun pun mengiringkan orang-orang untuk mengumpulkan bala tentera, untuk mengumpulkan inna haula'i la syirzimatun qalilun wa innahum lana laghaitun wa inna la jami'un hadirun wa akhrajnahum minal jannati wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadzalika wa awrathnaha bani Israil wa atba'uhum musyriqin falamma tara al-ajma'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin fa awhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kat-tawdil 'azim wa azlafna thumma al-akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma awraqna al-akharin inna fi dhalika la-ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dalam ayat ini Allah telah beritahu kisahnya bagaimana Fir'aun telah mengumpulkan tentera juga pada paginya apabila mereka dapat berita yang orang-orang Bani Israel mula melarikan diri keluar nak meninggalkan Mesir. Jadi Fir'aun pada paginya mengumpulkan tenteranya di bumi Mesir untuk menuju ke Laut Merah. Dia kalau ni Jazirah Arab, ni Mesir, sini. Dan kita kena. Ni Laut Merah tengah tu. Ini Mesir, ini Jazirah Arab, ni Laut Tengah ni, kosong ni adalah Laut Merah. Situlah. Jadi di sebelah tu dia nak nitah tak ni. Nak nitah nak kita ke Jazirah Arab. Di padang pasir, di padang pasir Sinai. Di padang pasir Sinai di Mesir, mana di padang pasir Tih alik ni. Jadi ketika mana berada bila bergerak sahaja, Fir'aun pun bawa tentera dia menuju ke Laut Merah mengejar Fir'aun. Mengejar Nabi Musa AS. Lalu Nabi Musa bila sampai di sana, tiba-tiba tengok dalam keadaan depan mereka lautan. Apa yang berlaku bila berada di hadapan lautan? Orang Bani Israel berkata, falamma tara jama'ani qala ashab Musa la mudrikun. Ketika mana kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa, kami benar-benar akan tersasut. Mudah ceritanya, kita ni sudah tersilap. La mudrakun, kita telah buat silap.
Nyesal ikutmu Nabi Musa. Kalau aku tak ikutmu, tak kenal. Mati dah kita hari ni. Sebab dah nampak daripada kejauhan debu yang berterbangan. Wayak mengatakan jumlah tentera Nabi Fir'aun ini, jumlah mereka 1 juta. Juga agak tidak logik dengan keadaan zaman tu. Orang ramai zaman tu tak sampai 1 juta rasanya. Tak sampai. Mungkin kalau kita kata pun dalam 10,000, 20,000. Kemungkinan tu ada. Untuk 10,000, 20,000 tu ada. Tapi nak sampai ke 1 juta tentera zaman tu agak satu yang agak mustahil. Tapi dalam keadaan Bani Israel pun dalam 7-8,000 saja, termasuk orang lelaki dan orang perempuan. Itu lebih sesuai sebagaimana yang disebut di dalam kitab tarikh yang telah ditashihkan oleh ulama-ulama kita. Tidak ambil secara total yang disebut di dalam Israiliyat. Ada juga dalam kitab tafsir kita ni ambil secara totok dalam Israiliyat, letak dalam kitab kita. Sebab tu penting kita kena ngaji, kita kena tahu riwayat ni. Tak boleh kita nak ambil ni ikut suka sahaja. Ini ada tulis dalam tafsir Tabari. Ini ada tulis dalam tafsir Baydawi. Ini ada tulis dalam kitab ni. Betul. Tetapi di sana ada riwayat yang lemah yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Sebab itulah penting bila kita tengok daripada kisah para nabi ataupun Israiliyat ini, kita kena tashih yang telah dibuat oleh ulama yang selepas mereka. Yang mana mereka telah mengeluarkan riwayat-riwayat yang palsu dan ataupun menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang palsu. Sebab banyak lagi lepas pada ni kita akan bertemu dengan riwayat-riwayat yang palsu yang ada di dalam kitab-kitab tafsir. Dan insya-Allah kita akan sebut satu persatu. Jadi sini mereka mengatakan menyesal aku ikutmu Nabi Musa. Silap. Mampu dah kita kalau kita cakap kasarnya. Mah tanah kita hari ni. Sebab kerana ikut Nabi Musa. Lalu Nabi Musa AS berkata, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Nabi Musa sebut wa anjay namanya mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Kitamu tidak tersilap. Bahkan Tuhanku bersamaku. Wa wahayna ila Musa. Lalu di saat itu nak ceritanya juga betapa perangai orang Bani Israel. Perangai orang Bani Israel. Sudah ada Nabi. Mereka boleh lagi mana tidak percaya kepada Nabi itu. Nabi ni bukan macam orang kita biasa, tidak. Yang pasti Allah datangkan kepadanya wahyu. Yang kedua, Allah menjamin kehidupan mereka, baik dunia ataupun akhirat. Itu kedudukannya. Dan Allah dah beritahu yang mereka ini terselamat. Dengan diberikan bukti yang Nabi Musa ini memang benar-benar seorang Rasul. Mereka melihat tukak jadi ular. Mereka melihat mukjizat yang berbagai. Mereka melihat semua mukjizat yang telah Allah SWT kurniakan kepada Nabi Musa dengan mata lendir mereka. Tetapi bila berada keadaan terdesak lagu ni, dan keadaan antara nyawa ni, mereka boleh hilang kepercayaan kepada Nabi Musa. Dan Alhamdulillah Nabi kita tak lagu ni, sahabat-sahabat terdesak lagu guna pun, dia tetap bersama dengan Nabi SAW. Berbeza dengan orang Bani Israel. Mereka mula menyalahkan Nabi mereka sendiri. Kalau orang Bani Israel diuji dengan para Nabi mereka, kita diuji dengan para ulama. Dia tu guru dah rakyat dah. Tak boleh ni, Nabi tak ajar lagu ni. Tak boleh pakai. Ni hukum dia lagu ni, tak boleh. Cari hak lain. Ada lagi hak lebih baik daripada ni. Ini yang menjadi rosaknya umat ni. Sebab ni kerana kita jadi sesat. Kerana kita mengabaikan wahyu. Sebagaimana mengabaikan petunjuk daripada Al-Quran dan juga sunnah yang diberitahu oleh guru-guru kita. Adapun Bani Israel juga kerana jadi sesat kerana mengabaikan wahyu yang diturunkan kepada mereka melalui para nabi. Bahkan di saat para nabi mereka masih lagi hidup, mereka boleh deraka kepada nabi-nabi itu, bahkan mereka boleh buat nganying kepada nabi-nabi, bahkan mereka bunuh nabi-nabi di saat mereka bersama dengan para nabi tersebut. Dan di saat mereka ni masih lagi mengaku sebagai orang Islam.
mengaku sebagai beriman kepada Allah, mereka boleh membunuh nabi-nabi yang ada di kalangan mereka. Ini perangai orang Bani Israel. Dan kita bimbang, dan banyak dalam ayat Al-Quran ini cerita kisah ni kerana persamaan kita dengan mereka tak ada beza. Kalau kita tengok sejarah, dalam sejarah Islam, ramai ulama yang dibunuh, ramai ulama yang dipenjara, disebabkan kerana berbeza dengan kita kata dengan pemerintah sezaman dengannya. Hatta oleh kerana nak dapatkan penghormatan daripada kerajaan, Imam Ahmad bin Hanbal disokong dengan nak dapatkan kedudukan di zaman khalifah pada zaman dahulu, zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka boleh mengeluarkan fatwa 70 orang ulama bahawasanya Imam Ahmad ini mesti dibunuh kerana Imam Ahmad ni sesat. Nah, kita tak heranlah bila orang bawa Al-Quran dan juga Sunnah ini dituduh sebagai orang-orang yang sesat. Setara Imam Ahmad pun dituduh sebagai sesat. Siapa yang tuduh tu? Ulama juga. Tapi kita kenal dah lagi ulama tu? Tak kenal dah lah. Allah tenggelamkan nama-nama mereka. Tapi Imam Ahmad yang dipenjara, yang diseksa, nama dia sampai sekarang ni orang sebut lagi kerana kealimannya, kerana kesungguhannya, kerana keikhlasannya. Sebab itulah kita ikutlah apa yang dibawa oleh ulama-ulama kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak cari kedudukan di mata masyarakat maupun di mata pemerintah. Para ahli tafsir menceritakan ketika Fir'aun menaiki kenderaannya berjalan dan menyisir, mana ikut lalu ke tebing gunung, diikuti oleh bala tenteranya untuk mencari jejak Bani Israel. Di tengah kumpulan pasukan tentera yang sangat banyak, akhirnya mereka dapat menyusul dan menemui Bani Israel. Pada masa itu matahari sudah pun terbit, sehinggalah kedua pasukan ini berdepan, sama-sama menghadap, dan masing-masing kelompok menampakkan diri sehingga tidak ada keraguan lagi dah. Memang confirm dah, hak nu Bani Israel sungguh, hak ni memang Fir'aun sungguh duduk depan dia. Dan yang ada hanyalah penyerangan dan perlawanan. Pada saat itu dengan perasaan takut, pengikut Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, kita ni memang tersasul sungguh dah, memang tersilap besar dah, kerana mereka sudah terdesak menuju ke laut. Mereka ni berlawan masa tu, sehinggalah mereka ni berundur menuju ke laut, dan tidak ada jalan lain untuk berlindung kecuali menyelang ke laut je. Tak ada dah. Bila diasak oleh Fir'aun ni, lalu mereka pun diasak sampailah ke laut, sehingga mereka pun jadi dalam keadaan yang sangat takut. Ditambah pula Fir'aun ni memang terkenal zalim, terkenal zalim dalam menyeksa, dalam membunuh. Memang dia tahu dah sebelum daripada ni Fir'aun pernah membunuh anak-anak mereka. Depan mereka sendiri dia bunuh, depan mak ayah dia bunuh, pada satu ketika dulu. Jadi bagaimana nak berhadapan dengan orang yang kejam? Mereka pasti akan diseksa, pasti akan dibunuh oleh Fir'aun. Lalu Nabi Musa memberikan jawapan kepada mereka berkata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali kita ini tersalah ataupun tersilap. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Pada saat ini Nabi Musa AS berada di belakang. Lalu dia pun pergi menuju ke tempat yang paling depan sekali, dan dia melihat laut. Maksud depan ni dia ngadak ke arah laut. Lalu dengan ombak yang sangat kuat, sangat dahsyat, sangat kuat masa tu, lalu dengan buih yang berkuat yang berterbangan, yang ni buih yang sebenarnya dia mengatakan, di sinilah aku diperintahkan untuk memukul tongkatku. Pada masa tu dia bersama dengan Nabi Harun dan juga Yusha' bin Nun. Ada 3 orang, Nabi Musa, Nabi Harun dan juga Yusha' bin Nun. Di sinilah Allah memerintahkan aku untuk memukulkan tongkat aku. Lalu Yusha' bin Nun ini, dia merupakan seorang tokoh ulama dan juga ahli ibadat di kalangan Bani Israel. Yusha' bin Nun yang kita akan cerita juga kisah dia selepas daripada kisah Nabi Musa, yang akan membimbing orang-orang Bani Israel untuk membuka kota Baitul Maqdis.
Sesungguhnya lepas daripada tu, dan keadaan semakin tersepit tadi, Fir'aun dan peraskar dia makin korkak. Pada masa tu Allah SWT pun mewahyukan kepada Nabi Musa AS, anidrib bi'asakal bahr, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Dan ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lalu laut pun terbelah. Allah mengatakan, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan di saat itu air laut pun berdiri tegak macam gunung, macam bangunan yang tertahan, tak ke sana tak ke sini, macam bangunan tegak, macam bangunan sterik lagu tu. Kerana di saat itulah Allah mengatakan, kalau Allah nak buat kun, maka jadilah. Kalau kita tengok daripada peristiwa ini, kalau ikut Allah nak buat, kalau kata kun, jadi. Tapi kenapa Allah suruh juga Nabi Musa katuk? Allah mengatakan, anidrib bi'asakal bahr, pukullah dengan tongkatmu lautan itu. Suruh katuk laut. Kalau kata Allah kata masa ngadak tadi, Allah pun kuahkan, tak payah katuk, boleh buat, boleh sahaja. Tetapi nak beritahu, apa sahaja mesti ada usaha. Tak ada benda tu berlaku tanpa usaha. Mesti ada usaha juga. Jadi dalam peristiwa ni mustahil kalau kita kira tukar tu boleh belah laut. Hatta nak belah roti pun tak boleh tukar kan? Tak boleh. Mungkin kalau kata tarik lembu, bolehlah kita pok katuk terbelah dengan tukar. Tapi kalau laut memang tak boleh. Jadi oleh kerana Allah nak ajar kepada kita, kena berusaha juga. Dan bakinya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita buat sesuatu kebaikan atas muka bumi ni, kita jangan pusing. Bakinya Allah Subhanahu wa taala yang akan uruskannya. Kita jangan duk usia aku jadi miskin lah kalau aku sedekah kayak gini, kalau aku pergi ke masjid, kalau aku pergi surat lagi. Jangan kita rasa susah dengan benda tadi. Jangan rasa ragu-ragu. Pasti Allah menggantikan. Kalau contoh kita tengok, antaranya ada orang yang sakit, ada orang yang sihat. Sekurang-kurangnya kita masih lagi sihat. Mungkin dalam keadaan, kenapa kita masih lagi sihat? Mungkin dalam keadaan tersebut, inilah dia balasan Allah kepada kita kerana kita pernah bersedekah. Yang sedekah tadi Allah SWT terima. Padahal kita sedekah sikit je, seria je pun masuklah tabung. Tapi hak tu paling ikhlas. Kadang-kadang kita tak sedar benda tadi. Tetapi apa yang Allah beri tu, nikmat tu sangat besar. Kalau tengok daripada usaha Nabi Musa, dia kecil saja. Katuk tukar di laut. Terbelah pula dengan 12 lorong. Bukan kata selorong buka lepas tu jalan amal-amal. Tak. 12 lorong pula. Allah tahu perangai orang Bani Israel ni. Lalu di sini maka kemudian Allah merentahkan angin kencang menghembus sampai laut, tanah laut itu menjadi kering pula, sehingga tidak menjadi susah. Sebab kalau air laut tu masih lagi ada, tanah tu masih basah, mungkin orang-orang yang lalu akan jadi jeluh. Allah pun datangkan angin pula supaya air itu jadi kering untuk dia jalan dalam keadaan yang kita kata tanah tu dalam keadaan kerah. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhaf darakan wala takhsha wa atba'ahum fir'aun bi junudihi wa ghashiyahum min al-yami ma ghashiyahum wa adalla fir'aun wa qaumahu wa ma hada. Dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Tidak perlu takut akan tersasul, atau tidak perlu khawatir akan tenggelam. Kemudian Fir'aun dan bala tenteranya mengejar mereka,
tetapi mereka digulung oleh ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Di sini seterusnya Allah pun memerintahkan, Allah menyebut lagi, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Dan Allah selamatkan, kami selamatkan Musa dan juga orang yang bersama dengannya semuanya. Thumma awraqnal akharin, dan kami tenggelamkan golongan yang lain. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat satu tanda kekuasaan Allah SWT, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Di sini nak beritahu Allah SWT pasti akan menyelamatkan para wali. Namun ada juga Allah SWT memberikan ujian kepada para walinya kerana nak mengangkat lagi martabatnya. Sebagai contoh apa yang dihadapi oleh Nabi Yusuf AS, Nabi Yunus AS, Nabi Ayub AS. Dahulu kita ceritakan diuji oleh Allah SWT. Man tak ada nabi-nabi yang tidak diuji kerana nak membuktikan bahawasanya apa yang menjadi sunnatullah, bila mereka bawa kebenaran pasti akan diuji. Allah pasti akan menguji. Jadi di sini walaupun begitu Allah akan menolong orang-orang yang beriman secara pasti juga daripada orang-orang yang zalim. Allah mengatakan, lalu kami selamatkan Bani Israel. Lalu Bani Israel pun berjaya lepas. Sapalah ke seberang. Bila sapa ke seberang, lalu ada riwayat menceritakan Jibril mari bawa kuda. Bila kuda tak pergi, kuda orang Bani Israel tak boleh lalu, takut. Bila tengok laut tepi ni takut. Lalu Jibril pun mari, lalu bawa kuda dia. Bila bawa kuda dia, kuda tina, lalu kuda jantan ikut. Lalu hak lain pun pakai ikut belaka. Kuda-kuda lain pun pakai ikut belaka. Jadi inilah punca kenapa mereka boleh sapa hujung. Bila sapa dah ke hujung, lalu Allah selamatkan. Lalu Allah mengatakan fa'araqnal akharin, maka kami tenggelamkan yang lainnya, iaitu Nabi Fir'aun. Fir'aun tak mau kalah. Dia kata dia ni Tuhan, dia ni raja, dia ni Tuhan pula. Mengaku Tuhan, dia lah raja pula. Dia tak berkalah lah dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa boleh lalu, dia pun mesti boleh lalu. Kalau dia tak pergi, takkanlah raja Tuhan pun nakut. Raja lagi Tuhan dia. Kayak gini kan awak-awak dia cemuh pula. Tak apa, Tuhan nakut. Jadi dia ni tak ambuh hilang reputasi dia ni. Lalu apa benda dia buat? Dia pergi langgar juga. Dia pergi masuk juga ke celah lautan yang terbelah tadi. Lalu kerana kesombongan dia tu tak ambuh kalah dengan Nabi Musa AS, walaupun dia tahu akan akibatnya pasti akan kena, tapi dengan yakin, dengan penuh hati dia, lalu akhirnya dia lalu juga, lalu ditenggelamkan. Kerana kesombongan. Sebab tu Allah mengatakan dia tenggelam kerana kesombongan. Sebab dia rasa sombong, dia rasa boleh lepas. Dia kata aku ni Tuhan kan, takkanlah aku boleh kalah dengan Musa. Musa siapa? Lalu dia pergi lalu juga. Sebab tu kadang-kadang ramai orang-orang yang sombong kalah dengan kata-kata dia sendiri. Dalam kali dia akan mampu dengan apa yang dia buat. Sebab itulah orang-orang jahat dia akan kalah dengan apa kejahatan yang dia buat. Kejahatan dia ni akan makan diri sendiri. Sebagaimana Fir'aun yang merasa sombong, dia kalah dengan kesombongan dia sendiri. Akhirnya dikalahkan oleh kesombongan dia dan ditenggelamkan dengan lautan tadi. Pada kalau ikut perasaan menakut dia tu, dia tak akan pergi. Tapi bila mari sombong tu, kalah menakut dia tadi. Dia takut nak lalu asalnya. Tetapi kerana kesombongan, dia pergi lalu juga. Sebab tu hidup kita ni jangan sombong. Biarlah tahu merendah diri. Berilah ruang ke orang dulu. Jangan kalut nak terjeruh sahaja kononnya aku lah power. Jangan lagu tu. Sebab tak ada orang yang perfect atas muka bumi ni. Termasuk ustaz-ustaz, tok-tok guru, sama sahaja. Kita tidak ada yang lebih di antara kita satu sama lain. Yang tahu kelebihan antara kita ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita tak ada kata ustaz tak apalah, ustaz hebat dah. Tak ada istilah ustaz hebat. Sedangkan mungkin apa yang saya sebut sini, ada orang yang berada di hadapan saya jauh lebih alim daripada saya sendiri.
Sebab itulah kita tak boleh nak menyombong tentang kehidupan di atas muka bumi ini, supaya kita tak jadi seumpama Firaun. Sombong dia ni last sekali ngaku diri Tuhan. Dan zaman kita pun ramai. Sekarang ni ramai yang ngaku diri Tuhan. Kalau yang terbaru dilepaskan daripada mahkamah. Undang-undang kita jadi kau gila dalam ni. Orang yang ngaku jadi Tuhan, Tuhan harum. Mula-mula ada lepas, mari-mari dulu. Daripada mahkamah. Mahkamah syariah hingga mahkamah sivil lepas. Dan sekarang ni buat tu pula petition untuk samang pula mahkamah jabat agama sebab gigak dia. Jadi undang-undang negara kita ngaku Tuhan, ngaku Rasul ni dak dosa punya. Ni negara Islam ni, negara Islam kita. Kalau dulu ayah peng ngaku Tuhan. Nah kita daerah bila timbul pula wahdatul wujud tempat kita ni, yang zikir nafas dan sebagainya menyatu dengan Allah, menyatu dengan diri ni, last sekali ngaku Tuhan lah. Sebab kenapa last sekali dia kata tidak aku lihat antara aku dengan tanganku dengan diriku kecuali Tuhan. Maksudnya diri dia merasakan diri sudah menyatu dengan Tuhan tu sendiri. Sebab dia rasa Allah tu dia tu Allah. Ini yang berlaku. Bila last sekali dia akan ngaku diri sebagai Tuhan. Dan benda ni berlaku kepada semua agama yang rosak. Kita alhamdulillah masih lagi ada ulama-ulama yang menjaga kesucian agama kita ni daripada dimasuki unsur-unsur wahdatul wujud ini. Ni banyak dah tempat kita, banyak dah sekarang ni wahdatul wujud ni. Seterusnya, bagaimanakah keadaan Bani Israel selepas daripada Firaun ni dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah mengatakan fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin wa awrathna al-qauma alladhina kanu yastad'afuna masharikil arda wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun wa jawazna bi bani Israila al-bahra fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabarrun ma hum fihi wa batinum ma kanu ya'malun qala aghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wallahu a'lam. Kita akan sambung kisah Bani Israel dengan Nabi Musa AS lepas ni, iaitu era baru, yang mana dalam era ini bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan perangai orang Bani Israel pula. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam, tak tahu bila. Bila pula, mungkin setahun sekali je kita rasanya jumpa tau. Gitu je rasa. Tak kerek mana tak. Ada ruang, insya-Allah kita marilah. Jadi kita tutup dululah majlis ini dengan sama-sama kita baca tasbih kafarah. Semoga dengan bacaan kita sama-sama tadi Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Jadi untuk akhirnya marilah sama-sama kita baca tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.